Qala ma'alif rahimahullah ta'ala masalah 774. Selawatkan Nabi itu berapa banyak faedahnya. Telah terhimpun sebutnya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kata bermula segala faedah yang diharapi dan pembendaraan yang tersimpan daripada selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ia seperti di bawah ini. Pertama, telah memberi khabar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hadis yang bahawasanya faedah selawat atasnya itu, ya, segala sekali selawat diterima Allah Ta'ala oleh selawat orang yang selawat itu dengan beberapa rahmat. Atau mana kelebihan yang pertama daripada beberapa kelebihan yang besar selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berselawat kepada Nabi sekali, maka Allah Ta'ala selawat pada 10 kali. Satu selawat Allah Ta'ala pun cukup dah. Selawat Allah Ta'ala mana berrahmat. Berselawat ada 3 makna. Satu makna rahmat, satu makna istighfar, satu makna doa. Ya, sebab itu tak sama innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semuanya Allah Ta'ala dan malaikat berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa makna selawat? Adakah Tuhan selawat macam kita Allahumma salli 'ala Muhammad? Kan. Selawat Allah Ta'ala dengan makna rahmah. Mana Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pun selawat daripada malaikat, macam malaikat berselawat pada orang menuntut ilmu dan sebagainya. Ya, maka itu makna istighfar. Ya, ada selawat kita kepada Nabi itu makna doa. Ya, tapi makna doa kita selawat kepada Nabi makna apa? Istimdad, makna memohon madad. Ya, bukan dengan sebab kita doa Nabi naik kita tak payah. Kalau kita tak selawat pun Nabi makam dia terlalu tinggi kan. Kita mengambil keberkatan dia, mengambil madad daripada dia, bukan dia ambil madad kita. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallu makna fi'il madhi. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa makna istimrar? Sentiasa Allah Ta'ala tak putus. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi tak putus, straight. Bayangkan. Berselawat kepada Nabi, Allah Ta'ala berselawat tak putus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sentiasa rahmat menghujani Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala maha dahsyat. Itu kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berselawat kepada baginda tu, nur dia akan dapat. Kita selawat, kita perasan tak perasan percikan nur daripada Rasulullah mesti kena kat orang. Dapat. Sikit banyak yang tadi itu kelebihan selawat. Ini banyak lagi kelebihan yang disebut. Itulah kelebihan banyak berselawat. Maka selawat ada 2 cara. Satu dipanggil kaifan, satu lagi kamman. Kat sini kam makna bilangan. Man salla alayya marra salla alaihi biha asyrah. Siapa selawat sekali pada aku dia dapat 10. Manakala dia selawat 10 dapat 100, 100 dapat 1000. Itu dipanggil kam, nisbah angka. Maka nak dapat banyak, maka kita buat selawat pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya. Tapi mana afdal kita guna dengan lapas khitab atau dengan lapas ghaib? Kalau makna kita gunakan lapas depan sallallahu alaika, kita guna alaika, itu lebih afdal. Badan semayang pun guna tu assalamu alaika. Dia tak kata alaihi. Kalau alaihi atasnya, kalau alaika atas kau depan. Lepas tu kita selawat tu bayangkan solat kita berdepan dengan Rasulullah SAW. Itu paling afdal. Paling tidak pun kita bayangkan kita selawat tu kita duduk kat makam, itu paling tidak. Supaya konteks rohani kita lagi ada. Ya, dia sampai peringkat sampai kita rindu, habis rindu atau tak nak tukar. Nak tukar dengan Rasulullah SAW. Paling tidak pun dalam mimpi dia akan datang. Ya, Rasulullah ni dia punya nur yang memenuhi segala alam. Ya, berkata Rasulullah sebagai syamsul aqwan, matahari segala makhluk. Matahari di atas, semua tu dunia dapat. Ya, nur Rasulullah SAW. Ada kalau selawat nisbah kam. Kalau nisbah kaif macam selawat azimiyah, selawat sultan. Sekali selawat dia punya ganda tu kata 1000. Itu nisbah apa? Nisbah dia punya kelakuan kaif. Ya, jadi kita buat mana? Kalau nak banyak tu buat yang tu. Yang paling penting sekali gunakan salatul iskin. Apa salatul iskin? Selawat kerinduan. Ya, tuan-tuan buat malam-malam kan, ambil semayang taubat, semayang hajat, minta semayang taubat, minta Allah terima taubat kita, lepas tu menghadap kita buatlah selawat. Yang pendek pun tak buat, ataupun yang panjang tu buat 10 kali ke, atau yang panjang tu pendek buat 100 kali ke, tapi syarat dia iskin. Apa makna iskin? Rindu. Selawat berindu, kalau boleh hampa menangis. Itu insya-Allah dia cepat tukar. Ya, dia nak selawat ibadah dalam lagi kuat. Tu. Yang kedua, selawatkan atas Nabi SAW dapat beberapa kebajikan dan diangkatkan beberapa darajat dia. Ya, dan dihapuskan segala kejahatan, dosa dia diampunkan, martabat dia diangkat, masya-Allah. Lebih selawat besar ni. Yang ketiga, jika orang yang selawat atas Rasulullah SAW 100 kali saya mencapai, ia akan syahadah iman yang secukupnya. Ya, dia akan dapat syahadah iman, penyaksian iman, dan mencapai ia akan kebenaran orang-orang yang saleh. Tanda siddiq orang saleh tadi dekat dia. Ya, tetap hatinya atas masa kehidupannya, berbahagia dunia dan akhirat. Itu kelebihan selawat juga banyak tadi. Kalau berselawat jangan putus. Selawat ini ya. Berzikir. Sebenarnya dan selawat itu ada zikir. Allahumma, kan zikir. Mana kita berselawat, mana kita langsung kita berzikir mengingati Allah. Jadi sini kita mengingati Allah dalam bentuk permohonan. Kita memohon Allahumma ya Allah, mana sallu ala, mana kita minta Allah selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah selawat kepada sayyidina Muhammad, selawat atas sayyidina Muhammad. Minta Allah bagi. Dari mana kita berdoa, dan mana hati kita ingat ke Tuhan dan memohon kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dapatlah rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu lebih besar. Ataupun dizikir, diselawat dengan lisan, qalbi dizikir berjalan sekali tak ada masalah. Dalam jalan Allah, luar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau guna ganda lagi banyak kan. Ya, sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin. Sekali sebut tu pahala dia sebelum dia kelima tu. Sebenarnya biar nafas kita. Itu lagi besar lagi. Dan disukakan dia dengan kebajikan dan berkemenangan di dalam hayatnya, dan ditulis Allah Ta'ala antara 2 matanya kelepasan daripada munafik dan api neraka, masya-Allah. Ya, antara 2 mata lepas. Ya, utaqa'ullahu minan nifaq, utaqa'ullah minan nar, pemerdekaan, merdeka daripada sifat nifak, sifat munafik, dan daripada api neraka. Besar selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang meninggalkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang rugi, confirm dia ruginya. Ya. Dan jalan untuk sampai kepada Allah melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawatlah. Dan orang yang menyesal kemudian hari akhirat, bila dia tak selawat dia menyesal di akhirat. Dan orang yang zalim akan dirinya dengan sebab ingkarnya dan jauh tempat tinggalnya daripada berhimpun dengan orang-orang saleh apabila dia tidak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Dan kelima, orang yang selawat dan salam atas Rasulullah SAW itu dibilangkan dia daripada saf orang yang mendampingi diri lagi yang diridai oleh Allah Ta'ala, termasuk orang melakukan takarub dengan Tuhan, dan patut dikumpulkan dia dalam kumpulan mereka itu, dan telah mengambil janji ia daripada Ta'ala akan janji yang betul. Dan firmannya, siapa salam atasmu, nah saya salam atasku. Mana mengucap salam tadi, dia mendapat selamat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala. Yang keenam, selawatkan atas Nabi SAW itu sebandingnya pahala dengan pahala memerdekakan orang dan melepaskan orang yang tawanan besar, kan? Maka naklah jadi kamu baginya sebanding 10 kemerdekaan. Masya Allah. Yang tujuh, selawatkan atas Nabi SAW itu mengaku syafaatnya alaihi salatu wassalam bagi orang selawat, Masya Allah, dan mendatangkan baginya tetap hati dan disimpan baginya pahala. Jadi orang itu mendapat jaminan syafaat baginda SAW, ya. Dan juga ia merupakan simpanan yang besar di sana. Yang ke-8, selama simpanan confirm bahawa selawat dia akan diterima sengaja pada perkara yang tidak dibatalkan dengan riya, ialah selawat. Yang ke-8, orang yang selawat atas Nabi SAW itu menyertai akan oleh malaikat rahmat. Masya Allah. Selawat malaikat ada sama tu, berteman dengan dia pada pagi dan petang, mendoakan baginya, doa malaikat confirm Tuhan timanya, dan mencita baik baginya dan mintakan baginya kebahagiaan selama ia selawat atas penghulu kita Rasulullah SAW. Yang ke-9, selawat atas Rasulullah SAW itu daripada orang yang Islam yang berdiri dengan dia malaikat yang tertentu menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Sekali tuan-tuan berselawat, ya, di hadis sahih ni, malaikat dia ada 2 tajuk tu. Suara kita ni dibuka hijab, Rasulullah tu dengar kan. Kita selawat di sini terus direct Rasulullah dengar. Satu riwayat malaikat bawa. Satu kali akan, ya Rasulullah, ini umat kamu daripada negeri mana, sekian mana, berselawat tu sekali, 2 kali, atau lagi, oh kalau nama naik satu kali 1000 kali, Masya Allah, ya, memang didapat maknanya apa, kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil banyakkan selawat ni, dan tambah lagi selawat tu dengan perasaan rindu, itu lagi baik, itu lagi adab ditinggi. Dan yang ke-10, orang yang selawatkan Nabi dan salam atas baginda Rasulullah SAW itu dimuliakan dia, bercakap dengan dia di Nabi, Masya Allah, dan mana dia direct tu, dan ditinggalkan dia dengan berkata-kata sama hadrat Nabi yang pilihan, dan izinkan Allah baginya kekasihnya alaihi salatu wassalam menjawab salamnya dengan sendiri tu, ya. Mana hadis riwayat Abu Daud pada banyak lagi, bila selawat dia Rasulullah dimaksud, maknanya menjawab akan salam gitu. Mereka sekali, kalau 2 kali, Masya Allah. Jadi kita bayangkan bila kita selawat, kita rasakan selawat kita disambut oleh Rasulullah SAW. Itu lagi kuat konteks rohani kita. Ya, kita berselawat, kita rasakan yang selawat kita ni sedang dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Lagi kuat konteks dalaman ini. Dan diberi akan dia oleh Allah SWT akan kudrah bercakap sebagaimana ada ia masih hidup sama je. Sebab Rasulullah pun bukan apa wafat apa tuan, wafat jasad ni, hakikat rohani mana dia. Kita pun kalau mati pun apa, roh tak mati. Dan diberi akan dia beberapa bersemulut, Masya Allah, dan disukaikan dia boleh membalas, ya, Rasulullah sendiri balas, itu konteks dekat orang selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjawab atas tiap-tiap orang daripada umatnya, dan dipindahkan dia oleh Allah SWT berhabisan pada memuji dia, dan memandang zat yang tinggi sampai menjawab salam atas orang yang memberi salam tadi. Itu kehebatan selawat. Yang ke-11, selawat atas Rasulullah SAW melepaskan bala. Ya, kalau banyak bala kita banyak selawat, insya-Allah, dan menghilangkan duka cita, ya, dan menjauhkan susah hati, dan meluaskan rezeki, dan menghapuskan kesalahan. Dan yang ke-11, orang selawat itu melepaskan bala dan hilang duka cita. Yang ke-12, selawat atas Nabi SAW itu 1000 kali itu menerangkan hati. Dia capai nak berjalan ke Tuhan perlu terang hati. Dia punya batin kalbi kan terang. Maka sekurang-kurang selawat 1000 kali menerangkan hati dan iman dengan iman. Ya. Bersama sahabat saya kan didapat dengan Tunggu Haji Abdul Hadi kan. Minta selawat untuk dia buat 1000 sekali. Tunggu jadi kita sertai buat 1000. Itu biasalah kan. Itu bagi dia. Ada yang buat lebih pada. Budak kita kalau khalifah terus buat 12,000. Ada yang tercangkat 100,000 sekali pada. Itu masing-masing. Lagi cepat, lagi banyak diselawat, dan lagi kuat rohani dia berpaut, lagi cepat dia terbuka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia menerangkan hati dan melapangkan dada dan membawa kepada membanyakkan taat akan Allah SWT dan membanyakkan daripada amal yang saleh hingga melihat dia akan tempat duduk di syurga, masya-Allah. Ya, Tuan buka tadi. Dan ke-13, wirid di berselawat Nabi SAW itu bahwasanya dosa dan menghapuskan dia, ya. Dan selawat yang ke-14, selawat atas baginda SAW itu menjadikan tidak berhajat kepada sedekah, masya-Allah. Menjadikan kalbi, hajat itu sifat hati, jadi hati tak berhajat. Jadi hati dia dapat maknanya pembersihan daripada perkara tersebut dan bergantung terus dengan Tuhan dan berdiri pada tempat ihsan dan berbuat baik. Yang ke-15, selawat atas baginda SAW itu pada hari Jumaat itu berganda-ganda pahalanya dan hadir akan dia oleh malaikat rahmah. Malaikat rahmat hadir serta dengan dia. Besar selawat. Yang ke-16, selawat atas Rasulullah SAW itu menghampirkan diri berhampiran dengan Rasulullah SAW dan menjadi akan tempat tinggal di dalam syurga itu berhampiran dengan dia, dan dikelubungi akan orang selawat oleh Allah Ta'ala akan rahmatnya dan ditambahnya daripada segala nikmatnya, ya, besar itulah maknanya. Dan ke-17, telah memberi tunjuk akan daku oleh Rasulullah SAW kepada lapas, ya, boleh dihafaz atasnya jadi wirid pagi dan petang, supaya jadi menurut kendaknya satu jumlah daripada malaikat, yang jadi tukang pendaftar Allah Ta'ala. Ditulis mereka itu akan pahalanya sisa ta'ala dalam daftarnya, ya, jadi daftar khas didapat. 18, ditunjuk akan daku oleh Rasulullah SAW apabila berjumpa taulanmu maulah memuji kedua-dua kamu akan Allah dan selawat keduanya kamu atas Rasulullah SAW, supaya jadi demikian itu sebab bagi ampun dosa keduanya. Ya, kita berjumpa berselawat, pemisah pun berselawat. Dan 19, selawat atas Rasulullah SAW itu anak tangga doa yang boleh naik sebab doa kalau tak ada selawat ditolak kepada Tuhannya Subhanahu Wa Taala supaya diperkenankan. Mula selawat, tutup dengan selawat. Yang ke-20, selawat atas Rasulullah SAW itu
Ia telah terdahulu dengan dia oleh doa yang mustajab bagi orang yang selawat itu, bahawa diampunkan Allah Ta'ala dosanya. Dan siapa yang tidak selawat akan dia nasihat tidak diampun baginya. Oh na'udzubillah. Maka ini perjanjian Allah Ta'ala yang tiada disalahi dan telah datang oleh Jibril alaihissalam, ya. Yang ke-21 orang yang meninggalkan selawat atas Nabi SAW itu cengang-bengang tak tahu buat apa-apa pada hari kiamat Allah. Mana apa terpinga itu? Akhirat dia terpinga tercengang-cengang. Seolah-olah orang yang macam buta kan. Yang kedua, orang yang tidak selawat akan Nabi SAW itu sebenar-benar dipanggil lokek, tidak mahu dapat untung beberapa banyak kebajikan. Lagi ia orang yang taksir pada menuntut kepunyaan Nabi SAW. Dia taksir makna cuai. Maka pendeknya, sahaja orang-orang Islam banyak selawat atas Nabi SAW kerana harap kiranya dikurniakan Tuhan akan keridhaannya, dan jika semerbak bau dengan bau harum Nabi yang pilihan, banyak selawat. Maka itulah Allah SWT Tuhan yang memilih akan dia dan dia melapangkan dadanya SAW.